Okey, kita sambung semula. Assalamualaikum semua. Uh, Contoh-contoh yang lebih jelas tentang apa yang dimasukkan dengan perangkap pemikiran lah, atau kadang orang panggil sebagai mind trap, thinking trap, mind trap or mind disorder lah. Okey, pertama ialah confirmation bias, atau bias pengesahan. Okey, contoh yang paling mudah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita bekerja kan, kita ada pengalaman mengatakan bahawa sistem kerja kita tu yang terbaik. Pemeriksaan telah dilakukan, segalanya baik. Maka satu hari pekerja membuat aduan, mengatakan ada bau kimia lah tuan dekat tempat kerja kami. Maka kita kata tak ada lah, kita dah cek, rekod pun bagus. Maka kita abaikan laporan tersebut. Saya rasa anda pernah ada pengalaman gitu kan. Kita lebih percaya kadang data-data yang lain berbanding kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh pekerja kita. So apa yang berjadi kalau kita biarkan? Kemungkinan pekerja kita mungkin dapat sakit, dapat penyakit dan sebagainya. Okay, ini panggil confirmation bias. Di mana keputusan kita, cara kita berfikir, cara kita buat keputusan dipengaruhi oleh fakta-fakta terdahulu. Fakta-fakta yang terdahulu. Okay, itu tentang confirmation bias. Okay. Kedua, overconfident. Kedua ialah overconfident. Kita ni terlalu yakin. Bahkan kita meremehkan benda-benda risiko ni. Kita terlalu yakin. Sebagai satu contoh mudah, kita mungkin telah melatih pekerja kita dengan hanya satu latihan. So, bagaimana nak laksanakan satu-satu peraturan. Latihannya cuma sekali. Tapi lepas latihan tersebut, kita yakin bahawa pekerja kita dah pandai. Dengan hanya satu latihan, kita yakin bahawa pekerja telah pandai. Tanpa kita ada fikir pun, mungkin dia ni perlu refresher. Mungkin perlu latihan semula dan sebagainya. So, as a result, pekerja tersebut mungkin terdedah pada kemalangan juga. Ini ialah contoh overconfident. Yang kita terlalu yakin. Terlalu yakin dengan persiapan yang kita ada, sedangkan kadang persiapan yang kita ada tidak mencukupi. Okay, ini overconfidence. Overconfidence. Yang ketiga ialah normalization of device, ataupun kita panggil risk normalisasi. Mana normalisasi risiko. Yang ni kita terbiasa dengan pekerjaan yang sukar, yang berbahaya, ataupun kita terbiasa dengan pelanggaran kerja. So, bila terlanggar pekerja, kita anggap bahawa itu perkara benda tu dan tidak ada kemalangan, maka kita anggap, okey mah. Kerana apa? Kita dah biasa langgar dan there's no negative impact. Ini ialah dipanggil sebagai normalisasi. So, contoh yang kita biasa jumpa kadang tuan-tuan, contohnya kita gunakan handphone sambil berjalan. Kita gunakan handphone sambil berjalan. Kita pun tak pernah berlaku kemalangan. So, we assume that step is okay. Inilah contoh normalisasi. Ini adalah contoh normalisasi. Sedangkan banyak perkara boleh berlaku. Kerana apa? Mungkin terdahulu sebelum ni risikonya rendah. Tapi kalau kita berjalan menggunakan handphone ketika hari hujan, lantai licin, maka kita mungkin boleh jatuh. Jadi, this is normalisasi. Banyak berlaku pada kerja-kerja yang berisiko, tapi pengalaman kita mengatakan if okay, maka ini pun boleh berlaku. Okey, seterusnya tentang sunk cost fallacy. Ataupun lebih mudah kadang kita merujuk kepada bagi contoh kadang kita ikut rancangan yang sedia ada lah. Kita beli mesin tu dah lama, dan kita telah invest banyak kali untuk jaga dan sebagainya. Lalu kita menganggap bahawa it's okay. Sedangkan tuan-tuan kena ingat, bila kita terpaksa invest yang banyak kepada machinery, bermakna kemungkinan machinery tersebut sudah mula ada masalah, sudah mula create problem. Tapi kalau kita dah invest, kita dah repair dan sebagainya. Jadi ini juga contoh thinking trap yang kita nak kena hati-hati. Kena hati-hati kerana kita faham, kena faham
Yes, betul. Kita telah repair, kita telah baiki. Kos telah banyak dikeluarkan. Tetapi we need to understand. Sometimes ada limitation dalam maintenance. Peralatan yang tak mencukupi kemungkinan. Nak cepat. So limitation ini yang kita kita tak kita tak nampak. Kita assume once dia repair means okay. So ni pun satu lagi perkara yang kita nak kena ingat. Okay tuan-tuan. Sebenarnya tak perlu hafal. Tak perlu hafal pun jenis-jenis thinking trap tersebut. Tapi cukup dengan kita menyedari bahawa ciri ni mungkin ada masalah. Perkara ini, situasi ini mungkin boleh mendatangkan mudarat. Maka bila bila kita dapatkan rasa mendatangkan mudarat, then that is okay lah tu. Tu kira kena lah tu, boleh lah tu. Yang tak nak lah kita yakin everything is okay. Sangka baik sangat tak boleh. Okay, seterusnya ialah group think. Ini isu-isu yang timbul especially bila kita bekerja dalam kumpulan. Contohnya mesyuarat. Di mana kumpulan dominan akan mempunyai kumpulan yang kecil lah. This is also perkara yang kita nak kena ingat. Ini ialah group thinking. So, contoh seorang kerja, dia suarakan kebimbangan terhadap keselamatan, tetapi kerana tidak mahu berbeza, maka dia diamkan diri contohnya. Ini sebagai satu contoh. Dia diamkan diri kerana tidak mahu berbeza daripada mereka lain. Ingat. So, thinking trap ni, group thinking ni berlaku dalam kumpulan. Berlaku dalam kumpulan. Di mana biasanya kumpulan yang kecil tidak ingin berbeza dengan kumpulan yang besar. Kumpulan yang besar akan cuma mempengaruhi orang lain tentang sesuatu perkara. This is thinking trap. Masalah besar dalam komiti. Seterusnya kita ada optimism bias. Bias optimism. Yang mana berfikir bahawa perkara buruk kurang mungkin berlaku. Kita anggap perkara buruk tidak akan berlaku lah. Ada macam overconfident juga tadi. Tapi yang ni dia punya optimistik. Dia punya kepercayaan. Contohnya, kerana pekerja mengabaikan pakai terkeledar di tempat binaan. Terfikir mereka tidak akan terlibat dalam kemalangan. Sedangkan benda boleh berlaku. Ini satu lagi perkara kan. Ni kalau anda nampak dia mungkin ada kaitan macam overconfident. Kita anggap benda tak akan berlaku. Dia semacam gitu. Okey, kita ada panggil heuristik ketersediaan. Yang mana ia selalunya di keputusan kita dipengaruhi oleh perkara-perkara yang terkini yang berlaku. Perkara terkini yang berlaku. Contoh, Pawai Selatan memberi tumpuan kepada risiko elektrikal kerana memandangkan kemalangan elektrikal telah berlaku. Sedangkan di sana ada lagi perkara-perkara lain yang kita tak boleh abaikan. Ini pun kita nak kena ingat. Bagaimana cara kita berfikir dipengaruhi kadang oleh masalah-masalah berlaku pada waktu tersebut. Waktu tersebut. Selanjutnya ialah halo effect. Halo effect. Ini pun halo effect. Contoh, penyelia menganggap pekerja senior mengikut peraturan selatan. Ni kita beranggapan orang lama okey mah. Ni halo effect. Ingat, tanggapan-tanggapan seperti ni kan tak boleh tu. Jangan kita bersangka-sangka. Yang benda yang baik tetap baik. Benda yang okey takkan rosak. Orang yang lama tak akan buat silap. Ni kena ingat, ni panggil halo effect. Halo effect. Dan last kali silo effect. Silo effect ni ialah silo kan. Kita kerja tuan, kita ni ada kumpulan kerja masing-masing. Kumpulan kerja masing-masing. So di mana kadang kumpulan A tak peduli pun kumpulan B. So inilah contoh-contoh silo effect. Bila wujud tak peduli, maka di situ kita nak kena hati-hati. Sebagai contoh diberikan di sini kan. Program penyelenggaraan dia tahu biasa tu ada masalah. Tetapi dia tak maklumkan kepada OSH department. Kenapa? Kerana mereka tak rasakan ianya perlu. Ini satu bentuk silo effect. Satu bentuk silo effect. Okey tuan. So demikianlah tuan. Contoh-contoh yang diberikan. Tak semestinya untuk anda hafal.
Tetapi bila anda observe situasi demikian, anda rasa tak selesa, this is something that we need to do something. So, apakah strategi yang kita boleh amalkan? Okay, strategi yang pertama, take time, ambil masa. Jangan cepat sangat nak buat keputusan, take your time. Fikirkan dahulu. Cari data dan fakta. Jangan terus jump to conclusion. We need to avoid that. Itu cara pertama, take your time. Cara kedua, berlatih devil advocate. Berlatih untuk challenge keputusan mesyuarat misalnya. Watak-watak nakal lah. Yang ni pun kita kena beritahu. Sometimes we have to challenge. Ni. Ini panggil berlatih the devil advocate. Especially kalau kita ada kumpulan besar. Dan kita kena main peranan untuk mencabar satu keputusan. Okey, yang tiga, jangan sebentar. Okey. Sorry, apa masa ni? Kedua ialah lihat dari sudut pandang yang berbeza. Ini pun satu lagi perkara. From your side, you rasa bahawa benda dah okey dah ni, tak ada masalah. Tapi why not consider from the other perspective? Tanya pekerja, tanya maintenance, tanya pihak lain tentang keputusan kita, tentang pandangan kita. Ini pun satu benda yang kita boleh gunakan untuk mengelakkan kesilapan dalam keputusan. Gunakan data fakta, ini penting kan? Data fakta. Berlatih devil advocate macam tadi. Kita main peranan untuk selalu mempersoalkan sesuatu. Jangan mudah sewenang-wenangnya untuk terima. Okey, kenali bias diri sendiri. Kena tengok bahawa kita ni senang untuk buat bias. Kita kena kenal perkara tersebut. Buat jurnal keputusan, rekod-rekod keputusan yang lepas yang kita boleh rujuk. Tanya soalan yang betul. So sebelum kita proceed, then we ask the question, tanya balik soalan, pun boleh terima. Ataupun juga kita gunakan checklist. Checklist satu benda yang bagus lah, untuk kita elakkan kesilapan. Kita ada checklist, kita semak. Jadi kalau ada betul, kita proceed. Kalau tak betul, kita akan gunakan sebagai reference. Okey, tuan. So itu tuan, ada strategi yang kita boleh gunakan dalam hal-hal bila kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak diingini, ataupun situasi panggil thinking trap. Okay, last tuan. So mari kita lihat quiz, kita lihat quiz. Okay, so soalan yang pertama, seorang pengurus OSH menerima laporan pekerja mengenai asap kimia yang berulang di tempat kerja. Pengurus ketepikan kebimbangan tersebut kerana ujian sebelumnya tidak menunjukkan sebarang masalah. So kita telah dipengaruhi oleh perkara yang lain, confirmation bias. Ini kena hati-hati. Yes, betul. Laporan mengatakan benda itu okey. Tapi bila ada aduan, sebagai ketua, kita kena cuba buat firmakan. Kita tak boleh semudah-mudahnya percaya aduan tersebut. Okey, contoh yang kedua. Seorang penyelia kilang beranggapan bahawa semua pekerja tahu cara menggunakan injap tutup kecemasan dengan betul. Kerana mereka pernah diberi latihan sekali. Dan lepas tu mereka tak buat pun follow up semula. Yang inilah contoh overconfident. Kita yakin dengan hanya sekali latihan benda ni dah okey. So ada 10 soalan tuan, ada 10 soalan. Saya minta untuk anda jawab. Lepas tu anda pertimbangkan apa yang kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat. Okey. Saya telah berikan beberapa contoh-contoh confirmation bias dan juga saya telah kongsikan juga tentang strategi. So you can read it for you to compare. Tak perlu dihafal. Tak perlu dihafal, tetapi cukup jadikan dia sebagai panduan untuk kita nyatakan, okey, di sana ada tak isu-isu thinking trap. Isu-isu thinking trap. Okey. Sebagai rumusan tuan-tuan, mengenal pasti dan mengatasi perangkap pemikiran adalah penting. Kenapa? Kerana kita sebagai pemimpin kadang kita buat kesilapan kerana keputusan yang silap. Jadi make sure, pastikan bahawa kita ada strategi yang sesuai. Setiap kali kita berhadapan dengan thinking trap, we need to apply it.
Okey, terima kasih semua.